أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Al-Misbahul Munir, muka surat 6 baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 6 baris ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenamnya, yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Percaya itu terjemahan daripada iman. Iman dengan makna membenar hati, mengaku putus di hati, itu makna iman. Terjemah dia percaya dengan qada dan qadar. Satunya percaya dengan qada, satunya percaya dengan qadar. Ini dua pegangan. Satunya percaya dengan qada, satu pegangan. Satu laginya percaya dengan qadar, satu pegangan. Yang mana antara dua-dua pegangan ni ada yang terpesong, ada yang salah asing-asing. Dengan maknanya qada itu penentuan, yang telah menentu akan dia akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala dengan iradah. Itu qada, penentuan, penetapan yang telah menentu, yang telah menetap akan dia oleh Allah. Allah mana yang menentu, yang menetap? Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi qada pergi kepada iradah, ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Kalau kita perinci lah, iradah sifat yang di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Qada ta'alluq bagi sifat iradah. Kita berpegang satu, di zat Allah ada sifat iradah. Yang kedua, kita berpegang ta'alluq ataupun fungsi kerjaan bagi sifat iradah, menentu, menetapkan pada sedia kala, yang dipanggil ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Ini qada, iradah sifat yang di zat Allah, qada ta'alluq bagi sifat iradah. Dan qadar itu takdir Allah. Qadar, takdir satu makna. Maksudnya, maksud qadar perbuatan yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah Ta'ala. Allah perbuat dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah. Jadi qadar pergi kepada ta'alluq kudrah. Yang pertama, kita berpegang di zat Allah ada sifat kudrah. Yang kedua, kita berpegang akan ta'alluq bagi sifat kudrah, ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrah, iaitu menjadikan, memperbuat. Itu ta'alluq bagi sifat kudrah, ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrah. Jadi qada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah, qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrah. Jadi qada ta'alluq iradah, qadar ta'alluq qudrah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putu di dalam hati seseorang. Itu makna percaya. Terjemahan daripada Arabnya iman.
Percaya dengan makna mengaku putus jazam di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh. Dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku. Mana segala perkara yang berlaku ni? Daripada baik dan jahat. Semuanya, atau taukid daripada kata segala perkara yang berlaku. Semuanya taukid kuat lagi. Dengan kehendak Allah Ta'ala, qada iradah, dan dengan menjadi Allah akan dia akan segala perkara yang berlaku. Itu qadar, perbuatan. Jadi mengaku putu di hati seseorang dengan tentu sungguh. Ini mengaku putu di hati akan sifat yang wajib. Ini mengaku putu di hati akan tentu sungguh ni. Ini kita mengaku di hati akan hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah. Mana Allah tentu sungguh yang bersifat dengan iradah mengqadakkan segala-gala. Allah yang bersifat dengan kudrah tentu sungguh menjadikan segala-gala perkara yang berlaku. Ini pegang akan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya, semua segala perkara yang berlaku dengan kehendak Allah, qada iradah, dan dengan menjadi ya Allah akan dia akan segala perkara yang berlaku. Ini qadar kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat yang berlaku, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat, kufur dan maksiat yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Mu'tazilah, perkara jahat yang berlaku Allah tidak mengqadakkan, Allah hanya mengetahui, tetapi Allah mengqadarkan. Mu'tazilah itu sudah cerita panjang dahulu. Perkara jahat, kufur dan maksiat Allah tidak mengqadakkan, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentu, Allah tidak menetap, Allah hanya mengetahui. Kemudian seseorang memilih dan melakukan perkara jahat. Terjadilah perkara jahat, berlakulah perkara jahat, berhasillah perkara jahat. Qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Mu'tazilah asal. Mu'tazilah terpesong dalam perkara jahat hanya pada qada saja, bukan qadar. Ada ni? Mu'tazilah terpesong pada perkara jahat, kufur dan maksiat, terpesong pada qada, bukan pada qadar. Dengan maksudnya perkara jahat yang berlaku, kufur dan maksiat, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Tidak ada ta'alluq iradah pada perkara jahat. Apabila berlaku perkara jahat, apabila terjadi perkara jahat, apabila berhasil perkara jahat, ianya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan perkara jahat qada, tapi tetap qadar perbuatan Allah. Kalaulah perkara jahat yang berlaku qada pun dinafikan, itu pegangan Mu'tazilah. Kemudian berlaku perkara jahat pun bukan qadar perbuatan Allah. Hak tu Mu'tazilah lain pula. Faham tak ni? Sekarang perkara jahat yang berlaku Allah tidak mengqadakkan, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentu, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Ini Mu'tazilah yang sesat, yang setengah ulama menghukumkan kafir, setengah ulama menghukumkan dosa besar, tak hukum kafir. Tapi ini akidah yang sesat. Ijma' ahli sunnah wal jamaah,
Perkara jahat yang berlaku, yang kufur dan maksiat adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki, Allah yang menentukan, Allah yang meletakkan pada azal seseorang hamba akan kufur, seseorang hamba akan melakukan perkara maksiat. Ini ijma' ahli sunnah wal jamaah. Berpegang perkara jahat bukan qada Allah, satu pandangan mengatakan kafir, iman dia tidak sah, kekal neraka selama-lamanya, ibadahnya tidak sah sama sekali. Satu pandangan Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah, pegangan yang dosa besar, pegangan yang bid'ah. Pegangan yang dosa besar, pegangan bid'ah. Amal ibadah sama sekali akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beratnya pegangan Mu'tazilah. Tetapi Mu'tazilah menafikan perkara jahat pada qada. Berlaku perkara jahat, terjadi perkara jahat, balik kepada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hak timbul sekarang perkara jahat, qada pun tidak, qadar pun tidak. Hak timbul sekarang perkara jahat, qada Allah pun tidak, qadar perbuatan Allah pun tidak. Macam mana berhasil berlaku perkara jahat? Hak tinggi pula kepada bicara bab qadar. Perkara yang berlaku baik dan jahat sama. Yang berlaku bukan perbuatan Allah. Hak bukan perbuatan Allah ni, ada keluar pula beberapa fahaman pula di sini. Ada yang kafir ijma' ulama dan ada yang khilaf pada kafir. Kita bicara qada dahulu. Bagai-bagai golongan terpesong bicara qada dahulu, sebab kita nak masuk bicara qadar dah sekarang. Qada satu pegangan, qadar satu pegang, dua pegangan di rukun iman ke-6. Sesar bicara qada, kita nak masuk bicara qadar. Kita ada 3 minggu lagi, 3 kali lagi sebelum cuti Ramadan. Jadi kira-kira lepas daripada Ramadan tu nak masuk ihsan lah pula ni. Dia kena stesen besar sikit lah. Kita ada 3 kali lagi. Jadi kita nak bicara bab qadar. Jadi bicara bab qada dahulu, terpesong dalam bab qada hanya satu saja yang kafir, ijma' ulama. Satu saja yang kafir, ijma' ulama. Tapi golongan yang kafir ijma' ulama yang terpesong pada qada ni sudah pupuh pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Hak terpesong dalam bab qada, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Allah tidak menghendaki, tidak menentukan. Tidak ada ketentuan Allah, baik jahat tidak ada ketentuan Allah. Serta Allah tidak mengetahui. Gitu. Oh, ni padang kafir pun Allah tak tahu. Berlaku perkara baik, oh berlaku Allah baru tahu. Berlaku perkara jahat, oh berlaku Allah baru tahu. Oh macam kita lah, kita pun gitu juga. Berlaku perkara baik, tahulah kitanya kemudian. Berlaku perkara jahat, tahulah kitanya kemudian. Jadi golongan ni tidak ada qada Allah. Mereka bukan hanya tolak iradah, mereka tolak ilmu. Ini. Hak ni golongan yang timbul, yang pupuh pada masa Imam Syafi'i kurun yang kedua. Mana golongan ni menafikan qada Allah, menafikan kehendak, ketentuan, serta menafi dan menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kafir ijma' ulama. Ni hak terpesong dalam bab qada yang kafir ijma' ulama hanya satu sahaja. Ada ni. Adapun Mu'tazilah yang saya bicara tadi, mereka menafikan qada Allah hanya pada perkara jahat, tetapi Allah tetap mengetahui. Dia tak nafi mengetahui. Hak tadi ni Allah tidak mengqadakan, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, serta Allah tidak mengetahui. Ada hak kafir ijma' ulama yang dikenali dengan qadariyah mutaqaddimun. Qadariyah mutaqaddimun, ataupun disebut dalam kitab dengan nama dia Al-Qadariyatul Ula. Qadariyah yang pertama, hak timbul di awal Islam. Nanti insya-Allah kita akan bicara Qadariyah lawan Jabariyah
pada perkara ikhtiar dan usaha, itu dipanggil qadariyah mutaakhirun, yang timbul kemudian, ataupun disebut sebagai al-qadariyatus tsaniyah, qadariyah nombor 2. Dia ada 2 qadariyah. Yang pertama qadariyah mutaqaddimun ataupun dipanggil qadariyah al-ula. Yang kedua qadariyah mutaakhirun, hak kemudian. Mutaqaddimun hak dulu, hak pupuh pada masa Imam Syafi'i, kurun yang kedua. Qadariyah mutaakhirun ni hak timbul kemudian, dipanggil al-qadariyatus tsaniyah, qadariyah nombor 2. Jadi 2 qadariyah. Jadi hak tadi tu qadariyah hak timbul di awal Islam, qadariyah lawan jabariyah kena kepada qadariyah mutaakhirun. Itu kita akan bicara nanti. Apabila disebut qadariyah, apabila disebut qadariyah, qadariyah ada 2. Hak dulu, hak kemudian. Hak nombor 1, hak nombor 2. Tapi disebut qadariyah sahaja, secara itlaq. Tak sebut qadariyah mana. Maka dia akan kena kepada qadariyah hak timbul kemudian. Qadariyah lawan jabariyah. Di situ. Kalau sebut qadariyah secara itlaq, dia tak sebut. Kalau disebut qadariyah yang menafikan iradah Allah dan ilmu Allah, tu qadariyah yang pupuh pada masa Imam Syafi'i. Tu qadariyah hak dulu, hak mutaqaddimun, hak timbul di awal Islam. Kalau disebut gitu, disebut qadariyah yang menafikan kehendak Allah dan pengetahuan Allah. Itu barulah kena pada qadariyah hak timbul dulu. Tapi bila disebut kata qadariyah mana ni? Dia tak sebut hak mana-mana, kena kepada hak qadariyah lawan jabariyah. Nanti kita akan bicara ni. Hak ni hak popular. Hak ni hak ada sampai sekarang ni. Adapun qadariyah hak siapa ke Allah pun tak tahu apa yang berlaku, tu memang tak ada lah kita kata. Allah tak tahu. Bayangkan. Ada ni. Tapi hak ni timbul di awal Islam, pupuh pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Hak ni jarang disebut dalam kitab. Sebab apa? Sebab hak ni kapi berat sangat, sebab dia menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada pun Mu'tazilah tadi, mereka menafikan iradah Allah pada perkara jahat sahaja, tapi Allah mengetahui. Dia gitu. Pandai ni. Jadi hak tu satu sahaja. Hak terpesun dalam bab qada yang siapa tangga kapi ijma' ulama. Hak lain tu hak khilaf pada kapi. Faham tak ni? Kapi ijma' ulama, semua ulama menghukumkan imam dia tidak sah. Khilaf pada kapi dengan bahawa ada ulama menyatakan kapi pegangan ni tak sah imam. Satu pandangan mengatakan ada imam dia tak kapi, tapi akidah yang berdosa besar. Hati panggil khilaf pada kapi. Kapi ijma' ulama, mana ulama menghukumkan kapi belaka, tak ada ulama menghukumkan tak kapi. Ini sesat sangat lah ni. Ini sesat sangat. Jadi pada bab qada yang terpesong, satu saja yang kapi ijma' ulama. Nanti kita bicara qadar. Terpesong dalam bab perbuatan Allah ni, mensyirikkan Allah pada perbuatan ni, ada yang sampai tangga kapi ijma' ulama, imam tidak sah, semayang, puasa, zakat haji tidak sah. Ini bab terpesong dalam bab qadar. Kemudian saya sebut hak terpesong dalam bab qada, Mu'tazilah menafikan perkara jahat. Pada qada tidak qadar, perkara jahat saja. Yang timbul sekarang, baik jahat yang berlaku, tidak ada qada Allah, kehendak, ketentuan, ketetapan Allah tidak ada, Allah hanya mengetahui. Ini hak berat daripada Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat saja qada Allah, perkara baik qada Allah. Golongan timbul sekarang ni, baik ke jahat ke, Allah tidak mengqadakkan, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah tidak memutuskan. Hamba sebebas-bebasnya memilih dan melakukan perkara baik dan jahat, Allah hanya mengetahui. Tidak ada kehendak Allah, tidak ada ketentuan Allah, tidak ada ketetapan Allah, baik ataupun jahat, Allah hanya mengetahui. Hal ni lebih sesat daripada Mu'tazilah
yang hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat sahaja. Hak golongan ni pula timbul sekarang sampai masa berhasil berlaku perkara baik dan jahat pun bukan qadar perbuatan Allah. Kalau bukan qadar perbuatan Allah, pegangan macam mana? Ada dua. Satu kafir ijma' ulama, satu khilaf pada kita akan bicara bab qadar pula. Tapi nak ceritanya Mu'tazilah hak masyhur hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat. Perkara baik Allah mengqadakan, perkara jahat Allah tidak mengqadakan. Allah hanya mengetahui. Hak timbul sekarang, baik ke jahat ke tidak ada qada Allah. Qada Allah mana? Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, perjalankan planet, lahirkan manusia, matikan manusia, itu adalah qada Allah, kehendak tentuan Allah, keputusan Allah. Sampai masa Allah yang buat pergi pada qadar. Itu saja qada Allah. Yang berlaku di bumi dalam kehidupan manusia pun puluh tahun baik jahat, tidak ada qada Allah. Allah hanya mengetahui. Ini lebih sesat daripada hak Mu'tazilah hak asal yang hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat. Mu'tazilah hak asal yang masyhurnya menafikan qada Allah pada perkara jahat, tetapi berhasil perkara jahat balik kepada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Hak timbul sekarang, berhasil yang berlaku sekarang ni pun baik jahat, bukan perbuatan Allah. Hamba sendiri yang melakukan. Hamba sendiri melakukan, dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Syirik hak mana ni? Hak ijma' kafir ataupun khilaf pada kafir. Nanti tengok balik bab bicara qadar. Bicara bab bicara qadar. Kena kemah qada ahli sunnah jemaah macam mana? Kena kemah qadar ahli sunnah jemaahnya macam mana? Sekarang ni timbul kedua-dua terpesong, yang mana terkadang lebih sesak daripada Mu'tazilah hak asal. Jadi dalam bab qada, satu terpesong kafir ijma' ulama yang menafikan iradah dan ilmu, tapi terpesong dalam bab qadar ada beberapa pegangan yang terpesong pada bab qadar yang kafir ijma' ulama. Jadi segala perkara yang berlaku baik dan jahat, semuanya datang daripada qada Allah pada azal sampai masa sekarang. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Keesaan Allah pada perbuatan. Ini kena mati sini. Sebab kaedah sifat 20, sebelum bicara bab kudrah, bicara bab wahdaniyah terlebih dahulu. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan, keluar dua pegangan yang wajib kita pegangi. Keluar dua kesyirikan yang wajib kita pegangi, ianya dok sama sekali. Wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan masing-masing keluar dua makna. Kedua-dua makna tu wajib kita imani, wajib kita pegang. Kedua-dua makna, tapi kita fokus kepada keesaan pada perbuatan, keluar dua makna yang wajib kita imani. Kemudian keluar dua sifat mustahil, dua kesyirikan yang wajib kita imani dok sama sekali. Yang wajib kita imani keesaan pada perbuatan, yang kita wajib imaninya bahawa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersekutu dengan perbuatan yang lain. Itu makna yang pertama. Yang kedua, kita berpegang keesaan pada perbuatan, tidak ada satu pun perbuatan yang lain yang mengadakan, yang memberi bekas selain daripada perbuatan Allah. Itu dua makna. Ini ngaji molek sifat yang keenam, wahdaniyah. Kena ngaji molek wahdaniyah, sifat yang keenam tu. Selain daripada wahdaniyah, keluar tiga wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Tiap-tiap satu tu keluar dua makna pula. Jadi kita wajib berpegang kepada 6 keesaan. Yang kita nak fokusnya, 2 keesaan pada perbuatan yang wajib kita berpegang. Keesaan yang pertama,
perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak bersekutu dengan perbuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita wajib berpegang tidak ada selain Allah perbuatan yang membekas, yang mengadakan seperti perbuatan Allah. Itu dua pegangan. Dua kesyirikannya, perbuatan yang berlaku bersekutu, bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk Allah. Ini mustahil sama sekali. Kita wajib berpegang di akidah kita, tak sama sekali perbuatan Allah bersekutu dengan perbuatan yang lain daripada Allah, yakni makhluk. Yang kedua, kita berpegang tidak ada satu perbuatan selain daripada Allah yang mengadakan yang berkah, melainkan hanya perbuatan Allah. Mustahil ada satu-satu perbuatan yang berlaku yang ianya perbuatan yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah ni panjang, makhluk lah. Allah dan yang lain daripada Allah. Allah Khalik, yang lain daripada Allah makhluk. Sebut makhluk mudah cerita. Tidak ada satu perbuatan yang berlaku yang ianya bukan perbuatan Allah, sebaliknya perbuatan makhluk. Tidak ada sama sekali. Itu makna yang kedua. Mustahil ada satu-satu perkara yang berlaku ianya perbuatan makhluk Allah secara berasingan. Maka kita wajib berpegang tak sama sekali satu perbuatan yang mengadakan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pegangan hak wajib kita pegangi, dua pegangan yang mustahil yang wajib kita pegangi tak sama sekali. Makna yang pertama, bersekutu perbuatan Allah dengan perbuatan yang lain, itu dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Yang kedua, hak mustahilnya ada satu perbuatan yang berlaku ianya perbuatan makhluk Allah semata-mata, dia panggil kam munfasil pada perbuatan. Kam muttasil pada perbuatan khilaf kafir ataupun sebesar. Kam munfasil pada perbuatan ijma' ulama hukum kafir. Kita akan bicara nanti. Cuma istilah ilmu bunyi payah. Kam berbilang, tidak isa. Kam berbilang. Tak ada ni. Kam berbilang. Allah perbuat, makhluk perbuat. Itu berbilang. Mustahil sama sekali. Tidak keesaan pada perbuatan. Berbilang yang perbuat Allah dan makhluk ni buat cara mana? Secara bekerjasama. Dia panggil apa? Secara muttasil, berhubung. Berhubunglah. Satu perbuatan, perbuatan Allah, perbuatan makhluk, berhubung. Hak munfasil, perbuatan Allah suku sakat, buat langit, buat bumi. Perbuatan makhluk suku sakat, munfasil, infisal, berasingan. Cuma kita muttasil, munfasil kita mudah. Sebab kita ngaji tajwid. Mak wajib muttasil. Apa makna? Huruf mak dan hamzah berhubung pada satu kalimah. Huruf mak, hamzah berhubung pada satu kalimah. Jaa. Dia muttasil. Itu muttasil. Hak munfasil, mak jaih munfasil. Mak jaih munfasil. Mak pada satu kalimah, hamzah pada satu kalimah yang lain. Ya dah. Gitulah. Tukar. Dah kita ngaji dulu. Orang sekarang dia terjemuh. Kita ngaji dah terjemuh. Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Tengok kena. Muttasil apa kita tak reti. Tak terjemuh. Orang sekarang dia terjemuh. Tapi dia terjemuh tu mudah faham. Sebab dan nama ilmu ni istilah ilmu ulama yang bubuh ada relevan dia. Sebab apa letak muttasil? Sebab apa letak munfasil? Ada relevan dia. Macam letak izhar, ikhfa, idgham, iqlaq lah. Nama tu ada sebab lah nama tu. Tapi kita ngaji dulu tak terjemah, tapi kita faham lah. Izhar baca macam mana, ikhfa baca macam mana, kita faham. Tapi dulu tak terjemah. Ke terjemah ngaji dulu? Tak terjemah. Kita sebut je. Sama juga mak wajib muttasil. Kenapa muttasil?
mak ja'ih mumpasir. Kenapa mumpasir? Dok diterjemahkan. Mana kita faham je, tahu baca, tahu je, gitu je. Jadi mak wajib muttasil ni berhubung huruf mak dengan hamzah pada satu kalimah. Hak mak ja'ih mumpasir, huruf mak satu kalimah yang lain, hamzah satu kalimah yang lain. Munfasil, berasingan. Pada ni. Jadi hak kam muttasil berhubung. Satu perbuatan Allah buat separuh, makhluk buat separuh. Ni. Hak munfasil berasingan. Allah buat langit, buat bumi, tu Allah. Hak ni pisau memutuskan sendiri-sendiri. Api menghanguskan sendiri, tak ada kaitan dengan Allah. Allah tak ada kaitan dengan makhluk. Makhluk tak ada kaitan dengan Allah. Pisau memutuskan sendiri-sendiri. Api menghanguskan sendiri. Allah tidak buat. Allah hanya mengetahui dan melihat saja. Itu kan munfasil, hak kapit ijma' ulama. Inilah kita banding kita. Tak banding kita. Barang tu berat. Barang berat. Kena akak dua orang. Dia panggil apa tu? Berbilang tukang akak tapi bekerjasama. Dia panggil apa? Kam muttasil. Barang berat. Seorang tak mampu nak angkat. Okey. Kamu angkat sebelah. Kamu angkat sebelah. Dia panggil apa tu? Berbilang tukang angkat, muttasil, berhubung, bekerjasama. Hak munfasil macam mana? Barang ringan. Boh dia kata, kamu angkat hak bahagian ni. Kamu angkat hak bahagian ni. Habis, balik. Jadi macam ni? Tukang angkat berbilang. Tapi munfasil. Hak mu kijemung. Hak mu kijemung. Itu munfasil. Gitu je lah. Tapi kedua-dua tu kalau kita bicara balik kepada kamu tasik, kamu pasir pada perbuatan, kedua-dua mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tidak berpegang keesaan Allah pada perbuatan dan tidak berpegang segala yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah. Ada. Tidak berpegang segala perkara yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jadi dalam bicara sifat 20, sebelum bicara bab kudrah qadar perbuatan Allah, mati di wahdaniyah pada perbuatan. Ni penting ni. Sebab apa? Tauhid. Tak ada tauhid ni tutup buku. Wahdaniyah pada zat, itu clear. Wahdaniyah pada zat, zat Allah tidak berjuzuk, clear. Macam zat kita ni, zat kita ni. Zat kita ni apa? Berjuzuk. Dia panggil muttasil. Ada kepala, ada tubuh, ada tangan, ada kaki, berbilang tetapi berhubung. Sebab apa? Duduk di satu zat. Hak munfasil, ini satu orang, ini satu orang. Itu dia gitu. Pandai ni. Jadi hak kan muttasil pada zat Allah tapi berjuzuk, berbentuk macam zat kita, mustahil. Kejap dah kita pegang. Hak kan munfasil pada zat Allah, satu zat Tuhan. Yang kedua satu zat Tuhan. Hak tu dipanggil kan munfasil pada zat. Tak ada berlaku tu orang Islam. Tu tak ada berlaku tu. Hak tu comel. Keesaan pada zat comel. Keesaan pada sifat comel. Keesaan pada perbuatan nak kena mati molek. Ada ni. Dia kalau ginilah, kalau contoh kan muttasil pada zat, kita angkat tangan, satu tangan, tapi bahagian kulit, bahagian daging, bahagian tulang, bahagian jari, bahagian tapak, bahagian lengan, banyak muttasil. Hak munfasil, dua tangan, ni tangan kanan, ni tangan kiri, itu munfasil. Gitulah kalau makhluk lah. Jadi hak zat Allah mustahil kan muttasil. Zat Allah berjuzuk, berbentuk, berbahagian, banyak juzuk, banyak bahagian. Itu tetap dah kita orang Islam yang beriman. Tidak ada satu Tuhan yang lain selain zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tetap dah. Ni hak keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Tidak ada sekutu pada perbuatan. Segala-galanya perbuatan Allah. Allah khaliqu kulli syai'.
Allah yang menjadikan sekalian perkara. Ni kena duduk molek ni. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Timbul bagai-bagai fahaman sekarang. Yang berlaku ni makhluk sendiri yang melakukan. Cara mana? Cara ittisal ke infisal? Secara kamutasir khilaf pada kafir. Secara kamunfasir infisal suku sakat itu kafir ijma' ulama. Nanti kita akan bicara nanti. Tapi kaedah 10 sebelum kita nak mati qadar kudrah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kudrah, mati dulu di wahdaniyah pada perbuatan. Dua makna, ternapi tertolak dua kesyirikan, sama ada kamutasi pada perbuatan ataupun kamunfasi pada perbuatan. Dua kesyirikan dinafikan lebih dahulu, mati pula di sifat kudrah. Allah yang perbuat segala-galanya perkara berlaku. Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ya Allah atas tiap sesuatu amat kuasa. Yang berlaku kesemuanya adalah datang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan makhluk dengan kehendak Allah, dengan sengaja sengeleng Allah. Tu ayat kitab lama. Ayat kitab lama, iradah sengaja sengeleng. Sengaja sengeleng. Terjemah gitu. Dok, kita dengar sengaja sengeleng tak jadi nak sebut. Tapi memang kitab Jawi lama dia tu begitu. Sengaja sengeleng. Sengaja sengeleng Allah, kehendak Allah. Allah menjadikan makhluk. Ada ni. Sengaja sengeleng Allah, Allah menjadikan makhluk. Kemudian nak menggerakkan makhluk, nak menjadikan kerja makhluk, Allah perlu serah pada makhluk pula. Allah yang buat makhluk, Allah yang menjadikan segala-galanya di makhluk, Allah yang menjadikan manusia, Allah yang menjadikan gerak dia manusia, Allah yang menjadikan manusia kan dengan kehendak Allah. Bila Allah menjadikan manusia dengan kehendak Allah, gerak dia manusia, Allah buat belakang. Ya Allah buat manusia kan. Allah buat manusia, kemudian Allah serah pada manusia pula gerak dia yang sendiri. Dah Allah buat manusia. Betul? Apa yang berlaku pada manusia? Allah serah pula pada manusia. Manusia ni makhluk Allah yang lemah. Allah yang jadikan dengan kehendak Allah. Lepas Allah jadikan, Allah perlu pula pada manusia untuk menguruskan diri manusia. Mustahil sama sekali. Allah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuhan. Allah Tuhan, hak dia belaka. Allah buat manusia kan? Allah yang gerak kediamkan manusia. Allah yang buat pisau kan? Allah yang putuskan segala-galanya. Allah yang buat api kan? Allah yang menghanguskan segala-galanya. Allah tak perlu kepada pisau, Allah tak perlu pada api. Itu makhluk Allah buat. Allah buat makhluk. Kemudian makhluklah pula ambil peranan. Makhluklah pula buat. Allah yang buat makhluk. Lepas tu Allah serah pula pada makhluk untuk buat apa-apa perkara. Mustahil sama sekali gitu. Allah buat makhluk, yang berlaku pada makhluk semuanya Allah yang buat. Itu keesaan pada perbuatan. Ada ni. Kita atas nama ikhtiar usaha, kita buat apa-apa. Lepas itu kita serahlah pulaknya. Kita ejah. Kita pun serah. Kita pun apa ni? Ni set molek, dia pun gerak diri. Pada ni. Tapi kita dah cara dah. Kita buat satu perkara atas nama ikhtiar usaha, siap. Takkan kita nak tunggu dia panjang masa. Kita ejahlah, letak tain ke, letak apa ke, pasang molek, metal ke apa ke, akhirnya barang tu pun berjalan sendiri. Sebab apa? Tak larat kita. Kita nak pergi tunggu buat. Tu kita. Tak ni. Allah yang maha kuasa. Allah buat segala-gala. Lepas Allah buat segala-gala, buat je perkara tu. Lepas tu berlaku gerak dia, Allah serah. Malaikat Allah buat, jin Allah buat. Lepas tu gerak dia malaikat jin, Allah serah pada malaikat. Allah yang buat segala-galanya. Nanti je.
Itu keesaan pada perbuatan. Itu nak mengenal Allah yang maha kuasa, qadir dengan sirah mubalaghah. Allah yang maha kuasa, Allah yang amat kuasa. Duk baca sokmo lepas semayang tu kan 10 kali tu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang maha kuasa, yang amat kuasa. Apa makna? Hak dia belaka. Segala perkara yang berlaku, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tiada satu perkara pun walaupun sebesar zarah yang berlaku ianya bukan perbuatan Allah. Semua segala yang berlaku baik jahat Allah yang perbuat. Yang berlaku di bumi di langit Allah yang perbuat. Yang berlaku di dunia sekarang Allah yang perbuat. Yang akan berlaku pada hari akhirah Allah yang perbuat. Yang berlaku pada hari akhirah tidak ada penghujung. Perbuatan Allah, qadar, takluk kudrah Allah tidak ada penghujung. Yang Allah perbuat sebagaimana yang Allah qadakkan pada azal. Jadi apa yang akan berlaku di syurga ada penghujung. Qada Allah, takluk iradah pun tidak ada penghujung. Allah kehendak-kehendak sebagaimana Allah mengetahui. Takluk ilmu Allah, Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Tidak ada penghujung berlaku. Qada qadar tidak ada penghujung. Yang berlaku di hari akhirat, kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Bukan kata di syurga Allah lepas dah. Okey, manusia menikmati nikmat sendiri, bukan Allah dah jadikan. Ada yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Terseksanya ahli neraka perbuatan Allah. Allah yang menyeksa, Allah yang memanaskan, bukan api neraka. Api neraka makhluk tak bekas sama sekali. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Itu saja. Dia bunyi mudah tapi tak tahulah. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Makhluk tidak ada perbuatan, walaupun makhluk tu para anbiya alaihi wassalatu wassalam, walaupun makhluk tu para malaikat, makhluk tu para anbiya, para nabi, makhluk tu para malaikat, tidak ada perbuatan. Yang berlaku pada para anbiya, para nabi, itulah perbuatan Allah. Gerak diam para nabi, itulah perbuatan Allah. Gerak diam para malaikat, itulah perbuatan Allah. Yang kita bicara tugas malaikat, menurunkan wahyu, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, itu hanya tugas zahir. Hakikinya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu macam mana kita duk ngapa tugas malaikat? Kita nak ngapa tugas malaikat? Rukun iman yang kedua, rukun iman pertama, kita beriman dengan Allah yang maha kuasa, yang semuanya perbuatan Allah. Bicara bab malaikat. Malaikat yang meniupkan roh, malaikat yang mencabut roh. Tak, kita baca sokmo yuhyi wa yumit, menghidup ia ya Allah dan memati ia ya Allah. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan, bukan malaikat. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca di awalnya apa? La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Keesaan. Wahdahu. Apa makna wahdahu? Keesaan. La syarikalah. Apa makna la syarikalah? Tiada sekutu bagi Allah. Apa makna tiada sekutu bagi Allah? Keesaan. Tiga keesaan kita baca lepas sembahyang. Lepas tu di hujungnya yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghidup ia ya Allah dan memati ia ya Allah, dan ya Allah atas tiap satu amat kuasa. Allah yang menghidup, Allah yang mati, bukan malaikat. Tu cerita tugas zahir. Macam tugas manusia lah. Apa tugas nabi-nabi dan rasul? Tu tugas. Apa tugas kita sekarang? Menjadi khalifah atas muka bumi. Itu tugas. Apa tugas kita sebagai ibu bapa? Itu tugas. Panggil tugas lah.
Tapi hakikinya berlaku, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama je. Malaikat ada tugas, para nabi, para rasul ada tugas, kita hamba ada tugas. Tapi apa yang berlaku? Perbuatan Allah. Malaikat sendiri pun makhluk yang lemah, tidak ada sebarang perbuatan. Allah yang menjadikan malaikat. Apa yang berlaku pada malaikat? Allah yang menjadikan. Sebab malaikat Allah menjadikan. Apa yang berlaku pada malaikat? Allah yang menjadikan. Jangan kita pergi faham malaikat ni pembantu Allah. Memang malaikat yang 4, terutama sekali ru'asaul malaikah, kepala malaikat yang 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Dipanggil mudabbirun, mudabbirati amra tu. Malaikat yang mentadbir alam. Dia malaikat kepalanya 10, tapi hak 4 ni hak bapak dia. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Nombor 1 Jibril, nombor 2 Mikail. Tapi Jibril dengan Mikail ulama berkhilaf. Mana yang nombor 1? Pandangan pertama Jibril nombor 1, Mikail nombor 2. Satu pandangan dak Mikail nombor 1. Tapi yang pertama Jibril nombor 1. Jadi 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil ni dipanggil mudabbirin, malaikat yang mentadbir alam. Pada ni malaikat bermusyarat, dewannya di Baitul Izzah itu dewan malaikat bermusyarat untuk mentadbir alam, dikepalai oleh 4 ketua malaikat. Itu hanya bicara zahir. Hakikinya yudabbirul amra minas sama'. Allah yang mentadbirkan segala-gala perkara. Malaikat mentadbir alam itu hanya majazi, letak saja. Jangan faham oh malaikat ni penolong Allah, petugas Allah yang meringankan kerjaan Allah. Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan. Alam ni adalah marbuk kepada Allah. Alam ni marbuk. Apa dia marbuk? Yang direntahi oleh Allah. Apa dia alam? Termasuk malaikat. Sebab alam ni kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap yang ada selain Allah panggil alam. Jadi malaikat pun alam. Malaikat pun marbuk kepada Allah. Allah Rabb, Allah Tuhan. Jadi malaikat ke manusia ke sama je makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Nabi Ibrahim AS ketika nak dicampur dalam api, maka Jibril AS tawar bantuan kepada Jibril. Tak ada ni. Jibril nak tawar bantuan kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata amma ilaika fala. Kemu aku tak ada hajat Sebab apa? Mu hamba, aku hamba, makhluk lemah. Ada ni. Lepas tu malaikat Jibril suruh Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Amma ilahi fa ilmuhu yughni an su'ali. Bukan itu kataan dia. Adapun mohon kepada Allah, Allah mengetahui, sudah memada aku daripada meminta. Tu kata-kata Nabi Ibrahim AS sebelum dicampur dalam api. Tapi bila Jibril AS tawarkan bantuan, Nabi Ibrahim AS amma ilaika fala. Tak ada minta bantuan apa dengan kamu. Kamu makhluk yang lemah, minta apa dengan kamu? Itu hakiki. Itu hakiki. Mana apa? Manusia sama, makhluk sama, marbuk kepada Allah, yang direntahi, yang dimiliki oleh Allah. Allah Rabb, Tuhan. Tuhan yang hakiki. Dia Rabb ni banyak makna. Rabb ni Rabb banyak makna. Rabb dengan makna Tuhan, dengan mana apa Rabb boleh. Dia banyak makna. Makna Rabb tu sendiri. Tauhid rububiyah tu, Rabb yang menjadikan, yang mencipta, yang memiliki, yang mengasuh. Murabbi nanti orang kata daripada perkataan Rabb. Tapi itu murabbi pun majazi belaka. Hakiki hak Allah Ta'ala belakanya. Allah Rabb, Rabbil Alamin. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Selain dari Allah tidak ada perbuatan sama sekali. Itu pegangan qadar. Pegangan qadar sekarang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Jangan duk tanya-tanyalah. Itu ini tak payah tanyalah, sekalian. Contoh tak payah contohlah, sekalian. Nak tanya juga, awak tanya itulah keluar bunyi tu perbuatan Allah. Gerak lidah tu perbuatan Allah.
Dia pun kelip pula mata awak tu perbuatan Allah. Benar sekali. Dia nak tanya juga, apa yang Allah perbuat? Yang berlaku ni Allah perbuatlah. Berfungsi organ dalam badan kita, perbuatan Allah. Mengalir darah, perbuatan Allah. Berkelip mata, perbuatan Allah. Bergerak nadi, perbuatan Allah. Sudah tanya dah lah. Semua yang berlaku, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan. Yang kita bercakap sebab tidak salah. Hati tidak ingat, hati lalai, tidak ada salah. Ini hati orang awam. Pegangan tetap. Rukun yang kenal, segala perkara yang berlaku, semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada satu perbuatan pun yang berlaku yang ianya datang dari perbuatan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara ittisal bersyarikat tidak ada, secara infisal suku-sakat lagilah tidak ada. Tidak ada perkara berlaku secara tabi'i semula jadi, tidak ada. Tabi'i semula jadi ni kok, kita awak misal api dengan pisau dengan api, itu misal kita. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zaid ulama Aceh, guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Muhammad Zaid ni guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan guru kepada Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Muhammad Zaid dia datangkan contoh makanan. Lepas tu dia kata contoh makanan ni tak ada dalam kitab, dia kata. Buat contoh dalam kitab ni pisau, api. Dia datang satu contoh makanan. Tambahlah. Tapi nak contoh banyak jadi makanan, minuman banyaklah. Jadi contoh kita pisau dengan api. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'i semula jadi dengan bahawa pisau tidak memutuskan secara semula jadi, putus perbuatan Allah. Api tidak menghanguskan semula jadi, hangus perbuatan Allah. Makanan tidak mengenyangkan secara semula jadi, yang mengenyangkan adalah perbuatan Allah. Lepas tu giat lain-lain pun. Air tidak menghilangkan dahaga semula jadi, Allah yang menghilangkan dahaga. Apa pergi pada lain-lain pun sama. Jadi misal kita pisau, api. Bidayatul Hidayah tambah makanan. Lepas tu dia kata pula, kita lain tak cerita makanan. Tak panjang buat apa lagi. Hanya pisau dengan api. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'i, tidak ada. Mana tabi'inya? Contoh tabi'i, pisau memutuskan dengan sendiri-sendiri, bukan perbuatan Allah, mustahil sama sekali. Api menghanguskan sendiri-sendiri, bukan perbuatan Allah, mustahil sama sekali. Tapi dia kita contohnya pisau dengan api. Sama juga dengan hamba. Hamba pun sama. Hamba, sebut kata hamba, manusia, jin dan malaikat, tu hamba. Tiap-tiap makhluk yang keluar daripadanya oleh perbuatan yang ikhtiari. Fi'lun ikhtiyariyun. Hamba ni kullu makhlukin yasdu anhu fi'lun ikhtiyariyun. Tu hamba. Tiap-tiap makhluk yang keluar daripadanya perbuatan ikhtiari. Mana? Manusia, jin dan malaikat. Manusia pun sama, tidak menjadikan perbuatan secara sendiri-sendiri. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Dia sama je. Yang mana kalau berpegang pisau api berbekah, ada secara ittisal, ada secara infisal. Hamba berbekah, ada secara ittisal, ada secara infisal. Dia dua sama je. Ada ni. Cuma pisau api disandarkan pada tabi'i semula jadi. Sama juga dengan apa yang hamba lakukan. Kalau berpegang hamba melakukan pun sama juga, mustahil sama sekali. Kalau berpegang pisau hamba, pisau api hamba yang berbekah dengan sendiri, bukan dengan perbuatan Allah. Ada dua pegangan. Dua pegangan. Yang pertama, pisau memutuskan dengan kuat kekuatan tajam yang Tuhan jadikan di pisau. Satu pegangan yang terpesong. Api menghanguskan sendiri, bukan Allah yang menghanguskan, tetapi dengan kuat kekuatan panas, kuatul hararah, kekuatan panas yang Tuhan letak di api.
Hamba, manusia, jin, malaikat menjadikan perbuatan syirik dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ni sama tu. Kuah yang Tuhan letak di pisau, kuah ni kekuatan. Ada satu kuliah tu, tapi orang yang komen tu dia ngaku dia komen sebab saya kalau pengajian tauhid saya akan tengok komen. Bicara kuah-kuah, ditanya dalam tu, kuah ni lengkuah ke? Ditanya. Allah kata, dia tanya, lengkuah tu buat singgang. Buat singgang tu. Kuah. Ingat ke kuah? Kuah. Lengkuah kita tanya. Tak apalah. Kuah. Qaf, waw, ta marbutah. Kuah. Kekuatan. Kuah. Disebut kuah je, tak sebut kekuatan tau. Tuhan letak kuah pada pisau, ketajaman. Tuhan letak kuah pada api, kepanasan. Tuhan letak kuah pada makanan yang zahirnya mengenyangkan. Tuhan letak kuah pada air yang zahirnya menghilangkan dahaga. Kuah pada nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Kuah pada makanan tidak boleh menghilangkan dahaga. Kuah pada minuman tidak boleh menghilangkan lapar, gitu. Tapi betul lah. Kalau lapar, kalau minum air, kurang sikit dah lapar tu. Tapi kalaulah dahaga, beri nasi. Kau nak gamuk. Ngak dahaga. Okey, ambil nasi pinggang. Lekak kawan tu, mati kawan tu ni. Sebab apa? Sebab kuah di nasi tidak boleh menghilangkan dahaga pada zahir. Kuah di nasi hanya menghilangkan lapar. Kuah di air menghilangkan dahaga. Kuah di pemakanan, di habatus sauda ke, di minyak zaitun ke, di wah kurma ke, ada kuah yang Tuhan jadikan mereka. Kuah yang Tuhan jadikan di obat. Obat ni kuah dia gini untuk penyakit ni, obat ni untuk penyakit ni. Napa obat sama-sama bulat, sama-sama lepeh, tapi kandungan dia berbeza. Itu dia panggil apa? Kuah belaka. Yang ada ni. Tiba-tiba bicara makhluk sekalian, kita ambil pisau dengan api. Hak lain sama je. Sampai masa kuah tajam di pisau yang memutuskan sendiri, bukan perbuatan Allah. Sampai masa kuah panah yang Tuhan letak di api menghanguskan sendiri, bukan perbuatan Allah. Sampai masa kudrah yang Tuhan letak pada hamba. Kalau hamba kudrah, hamba manusia, jin, malaikat kudrah. Ni kudrah, tenaga. Energi. Tuhan letak kudrah pada hamba. Kudrah pada hamba ni yang menggerak diamkan hamba sendiri. Abang apa ni? Selain daripada Allah, makhluk Allah menjadikan. Mana makhluk Allah? Kuah tajam di pisau, kuah panah di api. Kudrah yang Tuhan letak di hamba makhluk yang menjadikan. Tetapi secara ittisal, bekerjasama, berhubung. Apa makna berhubung? Ya, kuah we bekah, tapi kuah tu Allah bubuh. Betul, hamba yang menjadikan, tapi kudrah hamba Allah yang bubuh, Allah yang buat, Allah yang jadikan, Allah yang letak. Tu ittisal, berhubung. Ni kan muttasil pada perbuatan yang khilaf pada kafir. Siapa tidak ijma' letak kafir? Sebab dia ada sikit sandaran dengan Allah. Apa sandaran dengan Allah? Memang pisau memutuskan sendiri, tetapi dengan tajam yang Tuhan bubuh. Memang api menghanguskan sisa tabi'i, tetapi dengan panah yang Tuhan bubuh di api. Memang hamba yang menjadikan gerak dia hamba sendiri, tetapi dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Jadi ada sandar dengan Allah Ta'ala. Maka ulama tidak sepakat kata kafir. Bukan pada muktamad letak pasik lagi mubtadi', akidah yang dosa besar, akidah bid'ah, tidak letak hukum kafir. Sebab dia ada sangkutan dengan Allah Ta'ala. Hal ni dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Hak kamun fasilnya, pisau sendiri-sendiri yang memutuskan. Tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala sama sekali. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Tak ada kaitan dengan tajam Tuhan letak di pisau, tak ada. Semata-mata pisau. Api, semata-mata api menghanguskan. Hamba, semata-mata hamba yang bekah. Ini secara infisal, suku sakat daripada perbuatan Allah. Ini kafir ijma' ulama. Ada ni.
Tadi memang pisau memutuskan secara tabi'i semula jadi, tapi dengan tajam yang tuan bubuh di pisau. Memang api menghanguskan secara semula jadi tabi'i, tapi dengan panah yang tuan letak situ. Memang hamba yang menggerak diamkan tubuh hamba sendiri, bukan Allah buat, tapi dengan kudrah yang tuan letak di hamba. Tu ittisal, ada sakut, ada berhubung dengan perbuatan Allah. Mana perbuatan Allah? Letak kuat, letak kudrah. Adapun hak infisal ni tak ada kaitan langsung dengan Allah. Pisau semata-mata memutuskan, tak ada kaitan dengan Allah. Allah hanya mengetahui dan melihat, tak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Api menghanguskan sendiri, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Hamba sendiri-sendiri yang menggerak diamkan tubuh hamba, tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Ini kapir ijma' ulama' dipanggilkan munfasil, secara berasingan, terputus, tak sakut pun dengan perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu infisal. Suku sakap tu, Allah bahagian kerja Allah, pisau bahagian kerja pisau, Allah mengetahui dan melihat. Api bahagian kerja api, Allah mengetahui dan melihat, tapi tak ada kudrah Allah di situ. Hamba secara sendiri, Allah hanya mengetahui dan melihat, tak ada kaitan kudrah Allah di situ. Itu dipanggil infisal, suku sakak sungguh. Ini kapir ijma' ulama'. Imam tidak sah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang Allah jadikan pisau, kita berpegang Allah jadikan tajam, kuah. Allah jadikan api, Allah jadikan panah, kuah. Kita berpegang. Allah jadikan hamba, Allah letak kudrah hamba, kita berpegang. Tapi pisau ke, tajam ke, api ke, panah ke, hamba ke, manusia, kudrah ke, makhluk belaka. Makhluk bekas sama sekali. Sa'ah memutuskan tetap keesaan Allah pada perbuatan. Sa'ah hanguh tetap keesaan Allah pada perbuatan. Sa'ah gerak diam hamba, tetap keesaan Allah pada perbuatan. Itu saja kita ahli sunnah wal jamaah. Memang kita berpegang Allah jadikan kuah di pisau, di api, Allah jadikan kudrah di hamba, tapi kuah ke kudrah ke makhluk tak bekas sama sekali. Semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'i semula jadi, kesemuanya perbuatan Allah, dan tidak ada berlaku secara illah, secara turut, tidak ada. Yang berlaku hanya perbuatan Allah. Allah yang menggerak diamkan tubuh, Allah yang menggerak diamkan barang yang ada pada tubuh. Bergerak tubuh kita, Allah gerakkan. Bergerak barang di tubuh kita, sa'ah tubuh kita bergerak, Allah gerakkan. Diam tubuh kita, Allah diamkan. Diam barang di tubuh kita, Allah yang diamkan. Tidak ada perkara yang berlaku secara taklil, secara ilah, secara turut, secara tupang, secara sekali jalan. Tidak ada. Yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sama baliklah berkaitan dengan pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.